Dua, action. Kan. Hari ini siapa yang dipanggil lah? Aku tahu siapa. Halo. Kau di luar sudah? Oke, masuk. Podcast. Oke. Bawa. Oke guys, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan aku DJ. Kali ini ada seorang lagi yang aku bawa masuk dalam J Podcast. Orang yang sangat bertuah. Tuah kaki, nampak di kaki. Tuah ayam, mana si ayam. Oke. Jadi jangan bawa masa lagi. Kita jemput orangnya. Aku sudah telepon tadi. Masuk cepat. Yaitu Yusri Yusof. Seorang partner pengacara aku dulu lah. Sekarang ni berkarya sudah. Masuk sini. Lambat lagi. Kau tahu kan dah aku share location sudah sini. Lupa apa? Apa yang lupa? Kejap. Cuma sana tadi je. Nah, ini baju XL sudah nih. Sudah. Ini baju sama motor dia yang ke berapa ya? 4.0. Oh, 4.0. Pada. Dah di rumah. Oke. So guys, hari ini aku akan bersama dengan Yusri. Dulu bawang, kupas bawang. Sekarang ni sembang kari. Sembang kari ni macam-macam lah boleh cerita. Sembang pun apa-apa. Kenalkan diri Yus tu. Macam mana? Aku pun lupa sudah. Jangan jawab sebenarnya. Macam mana? Okey, assalamualaikum dan salam. Lupa sudah aku macam mana akan cakap. Okey, selama ni. Oh, lupa sudah jadi pengacara? Lupa. Oh. Jadi selama ni jadi driver sajalah. Endah lah juga kan. Tapi ada berkonten kan di rumah. Live TikTok barang. Ada jalan ada. TikTok saja. Bah, kenalkan diri lu. TikTok. Okey. Opening. Okey, nama. Okey, 2 3 4 taluk. Okey. DJ Yus. Tepan dipanggil Yus. Macam nervous kau tu, bro. Dah teks lupa sudah. Okey. Lupa. Okey, jadi rasanya 2 tahun in the SMD. Baru-baru ni apa tu yang IBG. Pulau Melambai. Pulau Melambai. Island Bag Endemic Gathering. Yes. Estek Pulau Melambai. Itu last MC. Apa tu next? Ada. Aku sebenarnya ada invite dia ke ke mana ni Sepitang. Tapi time tu bukan kekuatan ekonomi. Ada kerajaan. Melanggar. Bah, kenalkan diri lo. Sudah jual. Orang dah tahu kenalkan diri lo. Okey. Opening. Okey, lupa. Macam mana tu yang SMD itu tu? Macam mana? Coba tes sana. Balik kamera sana. Kejap. On. Itu lama serius. Indah, yang kita kena ingat balik Itu 3.0 tu. Siapa motor dia 3.0. Jangan lupa kita jumpa di sana on. Kasih on. Itu waktu SMD 2.0. 2.0, 3.0. Ini yang last. Bajunya aku rasa macam mana sudah tak? Banyak. 2 tahun sudah banyak berparang. baju. Pokoknya kalau daripada RSG Motorsport memang terbaik. Memang banyak. Ini baju memang macam-macam lah. Banyak berhabis. Okey. Yus. Statusmu sekarang ni macam mana? Pekerjaanmu dan kau tinggal di mana? Umur berapa sudah? Status bujang duda. Dah mana? Ya bujang duda. Bujang. Kerja biasalah. Sebagai seorang frontliner lah. Frontliner bosku. Tapi yang ni okey sudah, alhamdulillah boleh sudah. Aku belayar. Boleh sudah lah. Kau bila belayar? InsyaAllah selusa lah. Tengok macam mana. Aku belayar 15. Solo ride. Soret. Aku kali ni cuba bawa X5. Datang ke Sabah Motor Day. Selalu bawa untuk Fire RZ. Sudah rasa suku. Ni kali aku test ride untuk bawa sebuah jentera Honda. Honda X5. Kalau ikutkan minggu lepas akan jumpa bos. Bos Rudy. Tapi bos tahu. Ya banyak. ABG sekarang ni berperang sekarang ni berurusan. Kan enggak yang ada drag di sana pun. Oh iya ada drag di sana. So sebenarnya malam ni kita punya tema tercetusnya menjadi seorang pengacara lah. dan terpisahnya kita menjadi seorang pengacara. Permulaan pengacaraan kita nih, di mana kita ditemukan?
Yang ku ingat MC mula-mula di Sungai Labu undi Presiden Belia. Parlimen Belia. Labon Nyol. Labon Nyol. Labon Nyol. Itu 2000 berapa tuh? Mula-mula 2 orang, nggak ingat 15 kan 16. Antara lah cuma tuh 2015 ataupun 2016. dalam bag. Lebih kurang. Dalam bag. Itu bunyi apa tuh? Alam. Alam untuk tidur. On call. Oke guys, so hari ini aku membawakan Yusri dan kami akan sembang kari mengenai tentang awal mulanya kami menjadi seorang pengacara. Lepas tu sampai naik pentas mengacara orang kahwin, sampailah sekarang. Dan sekarang pun sudah terpisah. So DJ Yus sudah ada karyanya sendiri, ada pekerjaannya sendiri, dan aku masih lagi terumbang-ambing jadi seorang pengacara freelance. Dan DJ Acoy pun sekarang ni sudah selamat diijab kabulkan sebagai seorang suami dan sudah melahirkan seorang cahaya mata. Ryan, si Ryan bukan bininya lah. Bininya Ryan, si Ryan anaknya. Okey, permulaan sambung balik. Okey, permulaan yang ingat Sungai Labu, lepas tu pencinta dua roda kan? Pencinta dua roda. Pencinta dua roda yang hadiah LC tu kan? Ada LC yang bukan. Sebelum tu yang kita hadiah helmet. Yang hadiah helmet. Ada berkumpul. Turun. Lepas tu baru Menteri Wilayah turun. Yes, Menteri Wilayah. Yang ngatu harga tiket RM2. Sebenarnya kebutuhannya RM2. RM2 pakai keratas ya. Yang berhormat bagi kita ni, dia tu tunjuk saya motor tu mana satunya kan. Jadi ambillah LC ataupun 125 yang silap ko. LC. Cabut. Ada anak tu yang silap ko orang Lubuk Tumiang lah, Lubuk Tumiang yang dapat tu. Tapi tu kau pakai motor Pak? Masih pakai motor RX-Z. yes. Aku pakai E5. Kau pakai X5. Sekarang kita balik. Kau suka aku pakai X5 ya sekarang. Tapi kenapa? Semua apapun jentera kita pakai, yang penting pokoknya selamat. Jangan diubah-ubah ya guys. Ubah boleh. Sekadarnya orang suka-suka syuk-syuk boleh lah. Okey Yus, macam mana struggle kita jadi seorang pengacara? Aku dulu ada kerja. Sius pun ada kerja dulu. Sius mati space ke dulu. Keren ni ke kau? Pernah sama je macam kau je. Berhenti tapi MC. Berhenti MC. Berhenti untuk mengacara. Cerita di Sendakan tu kan? Oh, Sendakan. Sendakan punya cerita. Tu kau yang lebih sandinya aku kena berhentikan kerja. Lepas tu Nini mu meninggal. Nini meninggal. Apply cuti dah approve dan sudah go. Sudah jalan. Jalan ambil cuti sendiri. Kena buang. On time. Pup. Jangan datang kerja. Dia cakap, itu orang dia cakap, jangan datang kerja. Jadi tapi selepas saya kena buang kerja, alhamdulillah ada on stage lah. Bagimu seorang pengacara ni ribet kah? Payah kah? Bagiku enggak lah juga. Tapi sebenarnya komitmen banyak. Komitmennya MC ni akan struggle bila on stage. Sana ndak ada pikir makan, tenaga ndak pikir. Otak diparah-parah habis. Otak diparah, ndak tahu ayat apa sudah keluar. Sebab apa kita di setiap majlis ataupun di setiap event tu, kalau yang berlangsung daripada pengacaranya lah. Kalau pengacaranya yang datang pun jauh-jauh. Tapi kalau pengacaranya happy, enjoy, insya-Allah event tu akan gempak. Bukan pasal pengacara saja, berkelahi sama penganjur. Berkelahi sama penganjur. Ada. Itu ada. Pernah nak kena bayar. Anda kena bayar. Pernah nak kena bayar. Menunggu artis berjam-jam. Itulah. Kamu paling mata. Okey, kita ambil satu topik dulu. Penganjur yang nak membayar. Itu barikan anu je lah. Wih, sedih. Bukan apa, kita akan janjikan. Itu sebab selepas kejadian tu, Yus cakap buat surat hitam putih. Jadi senang dari kami. Tertipu. Ini kena tipu saja. Habis suara ni kan. Mana kita tahu mengacara popak. Tahu kena bayar tidak sepatutnya yang dibayar. Bayaran yang tidak sepatutnya. Itulah. Lagi satu pengalaman kami juga belajar MC ni, kami belajar daripada orang lama. Yes. Orang lama. Kalau kau tercetusnya inspirasi daripada siapa?
Kalau aku, Labuan lah. Labuan banyak. Dua guru kok. Sebut saja. Dua Mana tahu ia melihat nanti. 2 ke 3. Pertama Abang Rusli Aja Umar. Harecho. Yang kedua Bang Sani. Kampung kok. Oh, Bang Sani. Bang Sani bekas DJ. Ketiga siapa? Oh, Syib Nasir. tahu Datuk Syif. Syib Nasir. Lepas tu kalau bini-bini Ini Karita. Karita. Itu bagian formal memang melatih. Karita Kami best. pun yang wow. Suaranya pun boleh. Ini orang kalau kau dengar pun mengumumkan ketibaan. Nah, jadi ia pun macam, wih. Nah, lebih kurang lah. Aku sebenarnya setiap kali majlis untuk mengacara ni paling aku takut adalah formal. Tapi kalau ada sesuatu majlis tu, aku tulak sama dia terus. Yes, protokol kau ambil. Serius ambil. Acara santai, hiburan on stage, serahkan sama gue. Gue enggak apa-apa. Otak gue ni serabut. Lihat rambut gue terabut sudah ni. Tapi yang masih ku ingat SMD yang keberapa kita Menteri Sabah. Rasmi itu, Menteri Belia Sabah kan? Belia. Yang meninggal sudah. SMD kedua kan? SMD kedua ke ketiga? Ketiga lah. Ketiga bukan? Ketiga, Sabah Motor di ketiga. Ketiga bukan di kas. Di anu kan? Kompleks. Bukan. Sabah Motor D ketiga di kompleks. Kedua, UMS. UMS. Yang UMS kami anu. MC atau orang basar turun. Paling kenangan. Siapa turun? Keke. Sanggup tinggal event dari Keke? Dari Sandakan? Dari Sandakan. Spak ah. Zul. Semata-mata. Siapa namanya mana? Zul Zaimi. Lu bikin gua panas boskunya. Waktu itu dia cakap mau plan datang sini nah. Saya datang nanti bla 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 di depan stage ini bla bla bla. Okey, on. Datang saja. Kita umumkan sikit. Lu bikin gua panas. Ya sanggup tinggalkan event dia itulah Sandakan. Sandakan. Ya ada bukan sanggup. Eventnya juga di Sandakan. So habis di sana orang terus bertolak terus ke Sabah Motor Day. Sebab di Sabah Motor Day adalah dunia permotoran yang sebenar. Perayaan macam itu. Kalau pasal nak bayar ni, itulah yang Sius cakap tadi tu. Kita pun mau mention, tapi memang ada. Jangan cakap ada. Masih kanan lagi, tapi cuma tu lah. Yang kenangan manis. Coba tidur di ladang. Sawit. Kenangan manis pun the best, Tawau. Tawau best. Ride. Sanggup ride ni. Kan jiwa kita minjau pemotoran ni. Maka itulah kami mengacarakan pun lebih kepada acara program pemotoran. Jaranglah karnival ni. Tapi ada jual ada 3 tempat karnival charity yang kita mengacarakan. Tapi kalau ikut umur yang kami sudah ada sekarang ni kan, sebenarnya aku kan sejujurnya aku kan melihat ada anak-anak Labuan yang muda-muda boleh mengacara. Benar? So macam belum terlihat belum ada. Sebenarnya kami pun mencari bakat-bakat baru untuk cuba bidang MC ni. So kebanyakan yang bakat-bakat baru tidak berani cuba. Bukan kami cakap kami pandai, bukan. Tapi kami ingin bantu. Sebab apa? Dengan experience yang kami ada, pengalaman yang kami ada. Satu Sabah beb sudah Raun mengacara puasa. Nah yang ingatlah kenangan manis Tawau lah. Santai kapcai Tawau. Santai kapcai Tawau. Buli-buli kami terpredok. Ladang kelapa sawit. Bukan, atau Sius Panat, Auto Ride, Labuan, KK, Tawau. Naik motor, atau berapa jam sudah. So, jalan, habis minyak, isi, berhenti. Jalan Kalabakan, jalan. Waktu itu jalan memang struggle gila-gila, memang ekstrim, berhabisnya orang kan. Paling ingat lagi, sampai rumah si bos. Cuma semua 3 orang? Tidur. Pengacara 3 orang tidur. DJ Acu, DJ J, DJ Yus tidur. Nah, kami kira di mana kami tidur. Macam-macam. Tapi berharga lah bagiku pengalaman dalam dunia pengacaraan ni. Mahalnya lebih sama macam penyanyi juga. Penyanyi pun dijemput apa semua. Bukan kami mau naik kapal terbang apa ke, enggak. Hidup kami memang dari awal macam mana lah.
sebuah kekurangan, adanya sedikit, ada apa semua. So kami terbiasa macam ni kan. So memang no profile ni kami, jangan ingau lah. Macam-macam. Macam, okey, kalau event pemotoran, kami jadi MC, kamu pikir kami kena bayar mahal? Enggak. Kami bukan memikirkan duit kan, Jet? Kau ingat kah? Bukan, tu ingat. Sebab apa? Kami datang sana untuk minat. Minat kami. Minat. Lagi satu, suka melihat ramai bikers, apa semua, rider-rider, budak-budak motor. Inilah yang lagi-lagi yang akan datang ni. Rasanya luar biasa. Sabah Motor Day 5.0 ni memang gila-gila ya. Hadiah pemelatop. Oh, hadiahnya pun Index meletup. kah? Dan yang meresmikan pun Basar, bos. Tu Sabahan. nanti kamu anulah. Tapi yang penting ada ada bos Mas Mona. Mas Mona ada Mas Mona nanti di Sabah Motor Day. InsyaAllah kalau ada rezeki kami akan mengacara di sanalah di Sabah Motor Day. Yang hari itu bos call daripada penganjur Sabah Motor Day call. Berlatih kamu, cakap. Nah, awal sudah warning. Berlatih kamu, yang turun ni menteri. Okey. Okey, biasa sudah. Bukannya mau cakap sombong, tidak. Manusia ni sering kali melakukan Yes. kesilapan. Tapi mana yang kita boleh cover tu, kita cover. Mana boleh kita cover, kita cover. Bukan event motor di Sabah, di Labuan pun kami handle. Labuan pun ada juga mengacarakan Di berada Marap punya anjuran. Labuan paling dahsyat kita, Pak. Nak mandi 2 hari. Bau hujan berpanas. Labuan International Bike Week ke, Labuan Pulau Melambai. Satu event yang orang tunggu-tunggu je di Pulau Labuan ni. Memangnya orang gila lah. Di orang Sabah. Lagi-lagi yang habis-habis PKP ni lah. Waktu PKP tu ada satu pun ada. Memang di rumah saya ugal-ugal. Lepas tu buat live. Cuma dah tertentu sudah. Waktu PKP tu aku terlibat je sekejap jadi friend lain naik. Serius jangan cakap lah. Ya memang friend lain naik je di sana. Jadi terlibat aku sekejap buang-buang muring tu kan. Jadi Prebo, sukarelawan Prebo, bantu untuk orang ambil vaksin apa semua. Yalah, hidup ni kan kita nak tahu hari ni macam mana, hari tu cuma tahu jadi macam mana, lain-lain kan. Lagi Yus, apa Yus? Pengalaman dalam pengacaraan ni. Rasanya kalau pengacaraan ni banyak rasanya. Tapi kau macam slow lah sudah mengacara. Indah sudah lah. Bukan sebab aku sekarang ni menslowkan. Bukannya nak mau MC. Ada tapi nangam timing orang bawa. Yang baru-baru ni apa beli apa? Ngantak main petang Di mana? Oh, di UK. UK. Yang Anggrek tu. Aku pun dari itu ada pertandingan mancing. Ngam masa berlanggar bang Nangam. Jadi sekarang ni kalau MC pun kena lihat masa juga. Cek masalah. Masa. Cek jadual. Kalau dulu tim Debak Raja. Tu siok. Yus mana? Okey, jalan. Mana? Jalan on. Coy pun sama. Coy jalan. Okey, on. Itulah kelebihan kami ni. Maupun mahal kah, murah kah, apakah, kami tetap mengacara 3 orang di atas pentas. Bukan apa. Kalau seorang saja di atas pentas, kau macam, iyalah, idea ni kita ni kena perah masing-masing. Jadi kalau 3 orang ni, kau punya idea lain, aku punya idea lain, si Acoy punya lain, macam tu. Jadi bila di atas pentas, ia akan. Jadi SMD tahun ni apa kelainan kita bawa? Aku rasa Sabah Motor Day kali ni sungguh mencabar, bos. Sebab Sabah apa aku Motor cakap? Day Sebab yang- apa? Kali ni ia sampai malam. Wah, Yang 3, 4 pun bukan sampai malam. 2 hari kalau yang 4. Ya. Yang 4 yang aku ingat Ada pertandingan karaoke lagi. bukan pertandingan bakoroke, batu dong aku pun rasa udah beda-beda MC kana. Batu dong. Oh, benar. Batu dong. Lepas tu pertandingan karaoke waktu itulah Sabah Motor Day keempat tu kan. Yang ni lah ni. Ada silap kau yang ni. Baju yang si Yus pakai ni. Tapi paling yang kurindo vibe SMD ni apa? Orang ramai datang. Yang paling syok time yang announcement lucky draw yang terakhir. Atau yang paling Atau syok. Haral-haralnya. Yang paling mengerikan adalah bila kau melarang orang race. Udah berhenti.
Udah, azan. Padahal belum azan. Tapi pernah merasai sekali. Kami coba memikirkan idea macam mana mau bagi dorang ni berhenti untuk membunyikan bunyi-bunyi bingit motor ni kan. Pasang azan. Azan okey sudah. Bunyi slow sudah. Sekalinya azan subuh. Aduh, tu mana-mana masalah tu. Aku pun terus tunduk. Aku pun aku tahunya kok. Siapa yang harus bersalah tu. Hai, harap-harap tahun ni Bos Rodi. Ini banyak aku mention memang Bos Rodi. Okey lah, mantap. Lepas SMD ada lagi bulan bulan 11. bulan 10. 11 kah? 10 dulu. Kalau jadi di Sendakan Borneo. Santai nak Borneo Sendakan. Lepas tu 10. Oh. Kita balik ke Pulau Hiburan. Sempena dengan LIBW. Yang keberapa, Yos? Keempat, kelima. Labuan International Bike Week yang keberapa sudah? Kelima kalau silap. Iya, ada Victorian, macam-macam lah namanya. Dan kali ini aku pun rasa macam membuat kelainan lah sikit. Mengacara yang lebih happening lah. So aku terinspirasi sebagai seorang pengacara ni kan, bila melihat pelakon dan pengacara-pengacara Indonesia. Bukannya selalu kita buat kah? Kurang lah. Aku suka lah Indonesia style macam Sule. Cakap lapas tapi ada kabel. Andre tahulah ni cara dorang mengacara setiap program tu. Ada nasihatnya, ada lawaknya di sana. Cuma itulah. Tapi mau belajar lagi. Tapi pengalaman yang bab formal aku pernah. Ingat ke yang anda tanya? YB. Belum jadi PM pun ni. Itu yang kita takut bila mengumumkan tu. Diperbaikilah setiap kan kita macam mana. Iya, macam mengumumkan yang kita takut salah sebut namanya. Salah sebut nama jawatannya. Ini dalam formal lah, mengacara dalam formal. Kami benda yang cakap kami campaign, tapi apa yang kami tahu dalam pengalaman kami. Google juga mengacara formal. Ya benar-benar kena anulah. Orang cakap, nak boleh main-main lah. Ada caranya main-main, tapi nak boleh terlampau. Contoh macam nama, nak boleh kita ni main-main kan. Ia punya tonasi suara. Jawatan ke? Jawatan. Contohnya macam, ia berhormat kah? Yang amat berhormat kah? Cuma tu, lebih kurang lah. Tu kena hati-hati. Jadi, mana-mana yang minat, si orang kalau jadi pengacara ni, formal ni antara pengacara yang senang mudah, tapi ada iktika waktu bercakap tu. Kalau yang santai, kami lebih pilih santai lah. Formal ni memang walaupun tengok ke atas, kadang-kadang pandai je salahan. Pandai. Pandai salah. Yang lakat ku ingat orang tu sanggup dia di Sandakan, aku di Labuan minta teks. Sekali ditanya panjang jualnya. Tak Sandakan ke tahu gitu? Tahu kan? Tahu aku daripada. Atau serius cakap tu aku pernah. Mengacara seorang di Tawau. Dan waktu tu dalam program tu ada formalnya, ada santainya, ada hiburannya. Mati lah nyawa. Macam mana ni? Aku lagi benda mistik. Mau nak mau benda sudah berlaku dan kita kena cuba dan cabar diri kita untuk buat tes. Mengumumkan ketibaan yang berhormat. Tuan-tuan dan puan sekalian, untuk sama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu Sabah Tanah Airku. Sabah waktu tu. Nyanyi aku ingat masih tu baca doa CZ lah. Z baca last doa. minute punya. CZ baca doa waktu di Tawau tu. Jadi bila tu aku rasa macam alhamdulillah. Selesai juga. Ya benda tu saya tu. Bila sudah clear tu okey sudah. Kalau rasa berdebar tu kurang sudah. Dalam mengacara ni. Yang event ni lagi, kalau dalam pengacaraan kami akan rindu kru juga. Kru yang bertugas. Sebab kalau yang kru yang sekepala, kau syok bekerja sama diorang. Walaupun yang macam ni. Tapi, okey. Bila sudah berkumpul, kau ingat kan kita mandi kolam, main bowling. Best, best. Sama di KK tu kan? Di Sabah. Sama bos RSG. Yang aku sekali lagi, Rudy Arianto Ghazali. Terima kasih banyak kerana banyak memberi kami peluang dalam program beliau, dan juga banyak orang cakap apa ni, membawa kita ni pengalaman ke daerah lah. RSG motor
Arizdi Motorsport, mantap. Yang mantap. Ani kira marketing mana kan? Tapi yang orang ingat kami dapat jadi pengacara RSG ni. Uy, diorang ni apa ya? Anda panggil hebat. Pengacara Borneo lah. Tapi kami nanggap kami lebih suka yang kasih down diri. Cakap biasa saja. Sama kan? Sama. Itu di setiap event kalau macam menganjur request jangan pengacara ni nanti besok pagi jadi kena atur sudah. Okey. Kalau event tu sendiri yang kita buat tu yang best. Sebab apa? Di sana ekstrimnya. Kau stage ni kena siap. Ni ke speaker ni kena pasang backdrop ni. Malam ni kena raptai, kena wrestle tu. Tu yang kami 2 hari nak balik tu sama serius. Mengerajakan satu stage. Mengerajakan stage? Atau di Labuan tu. Buat minit lagi ada mana akan ditukar ni. Tapi yang kita belum belajar adalah flow stage manager. Tapi flow stage manager kita sudah ada lah. Ada. Pernah juga melakukan. Dia menyediakan queue acara yang ada di stage dan apapun penggunaan stage kena maklumkan sama stage manager. Cuma itulah lebih kurang. Ya kena begitu. Lagipun on stage bukannya dapat bersinggup di atas, bukannya dapat apa? Berselipar ya ada yang punya protokol lah sikit cuma tu. Yang penting bila kan minta aing pun payah. Sudah musing ke belakang, mintain haus. Apa? Hilang suara. Hilang suara. Kami mengacara di Papar Kompet lah. Papar ada. Yang itu berapa hari tu? Yang 5 hari kan? 5 hari. Yang 5 hari. 5 hari kau, aku 5 hari. 10 hari aku di sana juga. Atau yang kedua kali kan kamu? Yang kedua kali. Langsung ada suara. Last use dulu ada suara. Sarut sudah si Acoy lagi. Dan aku menyusul. Bukan dari suara, sarut. Terlalu banyak bercakap sudah. Tapi okey. Satu panat. Dan ada yang satu benda ni yang harus kamu tahu. Bila kamu berada di atas pentas ribuan lah. Kami sudah merasa nih, bukannya cakap sombong. Bukannya 1,000, 2,000 enggak. Mungkin 10,000 ke atas lebih. Waktu di Papar. Jadi bila kamu sudah melihat crowd pun okey. Kau merasa nervous semua di atas stage ni pun hilang wah. Macam lagi takut lah. Boleh kau boleh membuatkan crowd senyum. Haha. Itu contohnya. Tapi cuma nak macam apa? Kalau crowd ramai ni mustahil kami ni nervous. Sebenarnya ada nervous. Cuma di cover saya. Benda tu di cover. Tapi macam aku lebih suka. Macam mana je kalau aku nervous? Aku terus terang depan orang gitu. Aku nervous ni. Jadi tapi bercakap orang ketawa bodoh ni setelah saya saja bergurau di atas stage. Sebab apa? Bila sudah aku berdiri di atas stage dengan puluhan ratusan orang, lain macam kau yang kontrol mic dan kau yang kontrol crowd yang datang tu. Lagi-lagi kau mau ada jual tiket betul lah contoh. Ada jual datang lagi peniaga-peniaga yang datang. Bang boleh promote kan? Promote lagi apa semua kan? Ada promote saja sambut birthday orang pun ada. Sambut birthday orang macam-macam lah. Best. Mau kanakan orang. Best. Macam ni saja. Satu je aku beritahu. Siapa yang rasa berminat dalam pengacaraan ni? Komen, jumpa kami mengacara. Boleh tes mengacara dia ni. Dia apa? J Podcast. J Podcast ni. Mana tahu kamu akan belajar jadi pengacara. Paling senang kalau MC lah. Cuba belajar buat ayat di kepala. Kalau boleh buat ayat tu biar ada sudah tersusun apa yang dicakap memang akan automatik. Bila sudah pegang mic macam kami ni jangan dicakap lah. Kalau pegang mic dah berhenti. Takut pulang orang payangan bagi mic tu. Bagi cue sampai habis bateri. Okey, macam mana? Paling senang aku buat challenge. So Sius sama aku akan buat opening dan closing pengacaraan. Contoh Sius closing opening lo. Lepas tu nanti akan buat closing sama aku juga. Okey. Kau dulu. Macam mana? Sekejap aku opening. Ayo guys, challenge guys. Okey. Yang challenge yang pantas besar kan? Iyalah, opening. Kira crowd ramai crowd. Okey. Apa anunya macam kita cuba macam siapa motor ni kah?
ataupun Apa-apa aja, okey, bebas. Bani. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pada semua. Okey. Saya mau dengarkan mana suara-suara orang yang ada di sini. Itu cara tarikan sebenarnya. Cara tarikan. Jadi bagi salam tu yang penting. And then apa lagi? Jangan lupa perkenalkan diri lah. Perkenalkan diri. MC. Kadang-kadang kami pun pandai lupa aja. Benar. Okey, closingnya gimana? Closingnya, okey. Sebelum kami mengundur diri, mohon maaf dulu sama orang kalau ada tersalah bahasa kasar. Kadang-kadang bergurau ni, kau dah ingat dunia. Mana? Kalau Di bawah, cuman ni sudah butuh. Bang, ajar Betul. MC ni ya. Bukan tu. Kau ingat ada orang mabuk pernah naik di atas stage? Kan okey. Macam berlaku. Okey, cuba tes closing. Okey. Kamera ready? Okey. Action. Sebelum kami mengundurkan diri, kami ingin memohon maaf jika ada salah dan silap dan kata sepanjang kami mengacarkan majlis. Jadi pada tuan-tuan dan puan-puan yang ada di sini, jangan lepaskan peluang pada event-event yang akan datang. InsyaAllah akan berjumpa lagi. Paling senang macam itulah. Itu yang paling senang. Itu kira salah satu contoh, open dan closingnya. Okey, aku lagi. Ramai ni ramai. Kalau ye suka teriak. Ramai ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan aku DJ Aizat dan juga DJ Yus. Kali ini kita akan di sini selama 5 hari sempena dengan event tamu, apa-apa tamu pun tak kisah. Yang penting terima kasih banyak kepada semua peniaga-peniaga yang datang, kepada semua yang hadir, pengunjung-pengunjung. Bolehlah mengunjungi gerai-gerai jualan yang telah disediakan. Dan yang paling diingatkan, kebersihan adalah diutamakan. Jangan buang sampah merata-rata, buanglah sampah di dalam tong sampah. Okey, baiklah. Untuk acara yang seterusnya kita akan tampilkan seorang penyanyi daripada Kuala Lumpur, iaitu Yusri Yusof. Contoh. Itu adalah opening. Yang kira aku cap nervous pun boleh juga, cap terlampau laju kan. Tapi yang penting orang faham. Tapi selalunya kalau benda MC ni, kalau boleh buat research dulu, minta tentatif. Tentatif paling penting, di mana kita mau tahu acara apa yang berlangsung. Acara siapa yang sponsor. Jadi siapa tu yang selalu, siapa kalau yang penganjurnya. sponsornya yang terlampau banyak berbalit je lidah tu bercakap. So, tadi kan banyak ada sponsor, banyak. Jadi kami pun yang okey mak, kasih beli laju kan ni, macam ni. Paling senang macam itulah. Benda tu jangan ambil mudah lah. Sebab benda-benda untuk MC, takut darang nanti bukan mau jemput kita, tapi dorang takut kecil hati. Sebab dorang tidak disebut. Mana? Kadang-kadang ada yang macam tu. So, kau sebagai MC ni, kau penerajuk bagi majlis. Kan benar tak? Benar. Penghidup majlis. Pembuka bicara lah. Orang akan tanya, besok apa acara? Jadi setiap acara kita kena war kan. War sampai masak harus sampai masak. War kan. Baru makan ramai-ramai. Okey, Atuk. Dan bagikulah cabaran di dalam pengacaraan ni, bila kau memanggil artis jemputan yang henge. Tanya stage manager, artis datang sudah? Belum, kamu kabar dulu. Mau pe. Sampai sini sudah, sampai ujung sudah idea tu. Pap, putus, nada sudah. Apa kan kamu cakap? Jangan takut. Menyanyi kamu selagi boleh menyanyi, menghibur kamu selagi boleh menghibur. Sebab apa? Majlis tu pun memang akan kita dipanggil pun untuk hiburan pentas. Betul. Tapi sebenarnya MC tidak digalakkan jom menyanyi. Kalau ikutkan. Tapi kalau kami tiga, kami ubah cara untuk santai. Kami akan nyanyi untuk hiburkan orang, bukan menyanyi bergilik. Tapi sebenarnya menyanyi tidak je sadap suara, cuma menghiburkan. Sebab menyanyi semua orang boleh menyanyi. Sadap suara anda semua, ada yang sadap, ada yang tidak. Tapi menghiburkan, sama ada kau punya respon dengan crowd, tu mau ingat. Yang satu lagi, jangan kadakut. Jangan kadakut masak. Bukan masak apa? Jangan kadakutkan memberi hadiah. Maksudnya kami sebagai MC pun tidak perlu minta arah penganjur berapa. Jadi kadang-kadang kami keluar duit poket, ambil berapa ada duit tu balun saja. Benar. Sebab terlampau happy, terlampau syok sudah. Kita ni sudah terlampau syok sudah, best sudah di atas pentas.
Sampai kita, aku ada duit, jom kita buat game untuk bagi-bagi sama-sama orang, cuma tu. Sebenarnya benda tu bukannya idea tu datang sendiri bila bila penganjur nampak ia akan bagi respon. Oh, bagi MC untuk anunya. Hadiah orang aninya. Ya. Ingat ke cuma tu? Ingat. Ia akan bagilah macam Kak, bang, ada idea lah be. Ada siap. Okey, boleh. Tu boleh. So kita buat game, quiz, menari kah, apakah di atas stage. Yang penting orang terhibur dan masa cover untuk artis yang akan datang tu dah lari. Ketara benar. Dah lari lah. Paling pun berapa second je macam tu. Itulah adalah jua sedikit pahit manis dalam pengacaraan ni. Orang cakap bukannya senang. Ucap, kamu pengacara ni next stage artis banyak duit lah. Enggak. Siapa cakap? Enggak. Kenapa enggak? Sebenarnya banyak job. Kalau banyak job, banyaklah duitnya. Macam kami MC, kami akan duduk di belakang. Jarang. Jarang kita duduk di yang tempat artis duduk. Enggak, kami akan duduk sama kru juga. Sebab yang kru yang akan communicate dengan kami. Ani begitu flow manager, Mulai cover, undercover lah. Jadi kami tahu. Jadi macam flow manager, diorang faham sudah macam situasi. Dan senjata yang kau sentiasa ada adalah mikrofon. Pocket. Yang penting off. Jadi kau ngumpat kedengaran, membawang. Kalau kau on juga, sunu kedengaran tu membawang. Jadi off lo. Yang lakat ingat, kalau terlampau sudah bercakap, siapa yang kasih mute kami punya mic? Tu nah. Soundman. Ya. Tiba-tiba okey. Atau yang cakap mau kasi clear lah semua. Orang yang cakap relax lah, sudah mau selesai sudah lah. Selesai. Last kau mengacara? Yes. Itu yang IBEG tu. Oh, belum melambai. Aku pasanku last sama Coy di Sepitang. Layang. Sepitang. Dan the latest last Space Club. Kau bukan nyanyi ke tu? Jadi DJ. DJ. Kau buat apa kan di sana? Aku di Space Club dijemput untuk macam Inilah aku bercerita ni pengalaman orang putih ke Melayu? Orang putih juga campur-campur Melayu. Kalau ijat bab orang putih, ya memang akan senang orang lain. Bingung, aku bingung tu orang putih. Kalau setakat push your hands up in the air, as to make some noise, people know why. Paling ku ingat ayat apa? Win-win situation. Win-win situation. Aku hari tu di Space bukan nyanyi. Dia macam, ada satu event ni. Contoh macam Hari Kemerdekaan hari tu. So ada orang jemput DJ. Aku mengacarakan dulu program tu pop-up untuk jemput DJ tu. Sama buat countdown waktu kemerdekaan tu. Bukan, ni orang cakap, kau kerja sana aja. Ni deh. Ada masanya Jumaat, Sabtu contoh cuma tu. Bukannya selalu, bukan tegar enggak. Dan aku cuba untuk slowkan benda tu. So, banyak lagi komitmen di luar, macam pengacara hiburan lain yang di luar pun banyak lagi, Bang. InsyaAllah. Kalau MC ni juga macam kita selalu belajar apa? Masak. Masak. Kami akan awal sejam. Masak, betul. Masak awal sejam. Sejam lepas tu kalau dressing tu sanalah kami melarang berhabis. Yalah. Ya. Dress ala-ala artis lah kono. Artis pun kalah. Ala-ala artis lah kono. Sekalinya tersedor. Sius pernah mengacara tidur. Panat ngantuk, campur lagi malam, memang sudah waktu tidur. Tetap mana Sius? Sudah di experience-nya, lepas tu sudah di kerusi itu. Tidur sudah yang ngalihan. SMD juga. SMD ada apa ada. Bos tidur. Lihat ya bos, kalian tidur lagi bos. Tarik telinganya. 4 cedainya. Gini bos. Jangan ingat kami ni pernah buat kerja kru. Pernah. Kerja kru kami tidur atas sama-sama sama kru. Gulung wayar. Biasa lah gulung wayar, angkat barang semua. Pertandingan pasang kemah. Siapa paling cepat? Fleksibel, pasang kemah, pasang kinopi tu gila-gilaan. Sakit badannya.
Yang gila Pak. Sampai bawa badas. Time hujan-hujan. Atau hujan-hujan tuh. Time hujan-hujan ya. Bila kau buat event tuh. Ya tapi siok. Ramai-ramai terkumpul kau makan ramai-ramai. Yang kau boleh lepak sana sama orang sama kru semua ramai-ramai. Jadi Yos, apa nasihatmu dan yang ke depan lah untuk orang-orang di luar, mana tahu ada yang jadi pengacara kah, Pak? Kalau mau jadi MC ini satu saja. Jangan takut lah. Jangan takut. Coba cabar diri sendiri. Macam Iya nih pun dulu. From zero ada sekarang. Iya dah pandai. Wih, macam mana mau MC ni sebenarnya? Aku cap sama Iya, MC boleh buat duit. Benar-benar. MC boleh. Aku ingat lagi tu. Serius cakap waktu itu. Waktu tu aku nak kerajaan kira mencubalah apa-apa benda-benda nak. Yes, cakap. Jadi bos dah mengacara apa semua. Serius cakap lah. Pengacara ni boleh buat duit. Buat duit. Boleh buat duit. Boleh dapat duit dengan apa yang kau ada kelebihanmu sebagai seorang pengacara. Tapi macam kami selalu habis. Habis event dapat duit, dah shopping. Iyalah, kau shopping aku deh. Kurang. Ni kau shopping deh. Kau shopping, kau makan, tukang habiskan ni dah. Lagi apa lagi, Yos? Kalau MC berani kan? Berani sudah. Cuba kelainan baru. Macam kalau MC ni belajar daripada kelemahan yang lama-lama. Kadang-kadang orang tegur, yang baik ambil, yang buruk tu jangan dengar. Tapi dengar je, kita ubah balik. Kan biasa orang ada macam-macam ada. Macam, oi aninya kadang-kadang bukannya dari penganjur. Kadang-kadang orang merungut. Ya akan direct tu MC tanya, oh aninya apa lagi acara? Oh ni cuma ni macam boringnya. Jadi malam besok kalau yang batah paling batah kita 10 hari kan? 10 hari ya. Atau di Spitang. 10 hari, aku 13 hari sama coy. Coba di mana? Telupit. Oh, tahu. Yang Spitang sikit lagi aku mati. Spitang 2000 berapa tu dah tahu pesta bandel waktu tu orang si Dimai. Dimai kan. Sikit lagi mati, tempet di Esplanade, Padang Esplanade tu. Ribut mengajut. Benar-benar aku pun dah sangka boleh ribut cuma tu. Gila. Yang di BIM lah tu. DB berasap apa semua. Experience tu memang gila-gila lah. Itu saya lah aku nasihatkan kamu yang mana-mana akan berminat, kontak ataupun komen saja ataupun mana-mana yang cuma siok jadi pengacara ni. Pengacara boleh buat duit. Tapi kau kena ada dah semestinya seorang pengacara ni mau komitmennya mengacara sih enggak. Adalah mungkin dia punya kerja-kerja luar lagi yang lain. Tapi cita-cita aku yang tercapai adalah menjadi seorang pengacara TV. Aku pun tercapai lagi. Aku malam. Pusat hiburan sudah. Dataran semua, lapang-lapang, atas pentas basar, pentas damit, dewan semua sudah. Rumah orang kahwin semua sudah. Atau yang satu lagi kalau bab pengacaraan ni kalau orang panggil job ambil sejak tengok macam mana pembayarannya macam mana. Jangan terlampau demand lah, jangan demand harga. Demand harga tu kadang-kadang makan diri je tu. Bagus kita accept saja walaupun orang kahwin pun kadang-kadang masuk je. Masuk orang kahwin pun okey. Mula-mula ia memang bayar tapi sudah nyalai ni paci bagi lagi. Tu bonus lah. Kalau orang kahwin syok. Bagi aku mencuba mengacara kali pertama orang kahwin lah kok. Aku mengacara orang kahwin di Genggarak tu. Tiba-tiba macam tu cakap, ambil lah duit. Duit apa ni macam apa lah biarlah. Kenapa ni macam ni kok? Kan sudah kita kena bagi makan. Kan orang kahwin. Lepas tu kan nyanyi-nyanyi lagi. Kena bagi duit. Siapa nak mau? Ambil je lah. Orang sudah bagi. Rezeki bahkan. Jadi kita ambil. Lumayan je dalam hati. Boleh ni. Jadi kita ni perbaiki lagi macam mana pengacaraan tu. Lihatlah di YouTube kan sekarang ni banyak. Boleh kau lihat macam mana cara-cara untuk berkomunikasi sama crowd apa semua. Jangan berkomunikasi sama hantu. Hantu yang pandai ni. Kalau hantu. Tapi banyak lah. Kalau MC kena sabar lah. Sabar. Kadang-kadang orang yang di bawah macam mana? Maki-maki. Kita buat bodoh saja. Tapi untuk jadi MC sabar satu, tahan maki. Karena maki diam-diam saja lah.
apapun, jangan Santai. 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 Masuk kanan keluar kiri. Dan yang paling ini aku mau beritahu kamu. Sius mungkin tahu atau benda tahu. Waktu kau mengumumkan sesuatu hadiah Lucky Draw yang besar, nak salah apa-apa event, ada 2-3 orang cuba untuk Coba. anulah bukan cuba. Bagi. Oh, bagi duit. Oh, betul. Rasuah. Kira rasuah lah tu kan. Atulah bagi cabaran macam dah sepatutnya kita ni datang sini dipanggil dan kita dijemput untuk ikhlas bekerja. So, apa yang semua orang beli baca cabutan kebutuhan tu. Gunakan duit. Jadi dah lah sampai aku pun bila sudah tahu orang-orang tu cuma tu aku cuma larikan diri dan aku beritahu kepada pihak penganjur ada orang macam ni. Cakap, dah sepatutnya ni. Biarpun kamu dah tahu ataupun kamu tahu, aku dah akan ambil benda-benda tu. Sebab apa? Keikhlasan seorang pengacara mengumumkan cabutan kebutuhan dan hadiah-hadiah yang diorang dapat tu, semua tu sebenarnya cabutan diorang balik atau yang berisian. Jadi kita kena tulis. Bila A lah dalam tiket tu, bila B lah dalam tiket tu, dah lagi tiket silent ke apa semua, dah ada. Buat masa sekarang ni belum ada lagi. Ku terjumpa mana-mana pihak lah. Mana-mana. Yang macam baru-baru ni viral ada kan? Ada. Yang itu nampak kan? Itu nampak. Tapi dah boleh kami dah mention lah. Tu pun gila-gila. Gila. Orang Memang crop videonya. Sebab memang nampak ia tukar barang itu paling dah berani. Bahaya. Bukannya bahaya lah cakap. Bukan lagi nak berani buat. Memang tak akan buat. Tak akan buat. Sebab apa? Lain kau bekerja naik kelas ni. Titik paluh orang, titik paluh kita sendiri yang kita buat tu. Itu aku cakap aku suka announcement hadiah-hadiah yang lumayan sebab kita sebut ada nombor A dalam tiket tu. Orang A yang ke tangan semua. B, orang B yang ke tangan. Yang C terus lari, terus semua. Yang tinggal semua di sana. Dalam galangan dorang tu yang akan dapat cabutan kebutuhan tu. Sebab nama dorang, nombor dorang ada sudah tulis sana. Jadi orang pun happy lah. Dalam segmen J Podcast.